Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'd. Baik, kita sambung masih lagi muka surat 1. Perenggan yang seterusnya iaitu pendetailan berkaitan dengan rukun jual beli. Kita akan detailkan setiap 3 rukun jual beli itu ataupun 6 rukun jual beli itu diringkaskan menjadi 3, dan setiap satu rukun itu kita akan bincang dari sudut syarat sah. Dan kita mulakan dengan rukun yang ketiga iaitu sirah, ijab dan qabul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Di sini diterangkan, di sini yakni dalam kitab kita ini diterangkan rukun yang ketiga terlebih dahulu. Yakni rukun yang ketiga dahulu mengikut susunan matla'il badrain. Mengikut susunan matla'. Karena kitab kita ini ringkasan daripada kitab matla', maka dia juga mengikut ibarat ataupun susunan yang digunakan di dalam kitab asal iaitu matla'. Kenapa di dalam kitab matla' dan dalam kitab i'anatul talibin dan dalam beberapa kitab lain dia mulakan dengan pendetailan berkaitan dengan sirah terlebih dahulu berbanding dengan syarat penjual, pembeli dan syarat barang. Kata ulama kerana antara rukun itu antara 4, 5 ataupun 6 rukun itu, rukun yang penting sirah juga merupakan antara rukun yang dibincang secara panjang lebar oleh para ulama. Oleh kerana pendetailan dia agak panjang lebar, maka ulama memberi fokus sehingga mendahulukan tajuk sirah ataupun ijab dan qabul terlebih dahulu berbanding dengan rukun-rukun yang lain. Sepatutnya dari segi urutan, kebiasaannya ulama akan mula mengikut urutan. Yang pertama dulu, yang kedua dulu, baru yang ketiga. Tetapi syarah ataupun pendetailan dia mula yang ketiga. Kenapa? Salah satu faktor dia kerana rukun yang ketiga itu merupakan rukun yang panjang lebar pendetailan berbanding dengan rukun yang lain, dan ulama menyatakan antara rukun yang penting di kalangan rukun-rukun yang lain. Baik. Di dalam bab urus niaga dan nikah cerai, di dalam bab urus niaga yang di dalam bab jual beli ataupun dalam bab muamalat dan nikah cerai, dan di dalam bab nikah cerai yang di dalam bab munakahat ataupun sistem kekeluargaan Islam, ada 3 kata-kata bahasa Arab yang selalu digunakan. 3 istilah ini merupakan istilah yang sangat popular di kalangan ahli. Popular di kalangan ahli walaupun tidak popular di kalangan masyarakat. Kalau 3 istilah ini semakin pupus, semakin hilang dan semakin tidak digunakan di kalangan masyarakat. Tapi di kalangan ahli ilmu 3 istilah ini popular. Apa dia? Iaitu sirah, ijab dan qabul. Sirah, ijab dan qabul. Ini antara 3 istilah yang popular. Baik, kita nak bincang satu persatu istilah yang popular ini supaya kita mempopularkan di kalangan masyarakat supaya Islam itu terus tersebar dan terus bertahan dengan cara kita pengamal, sebagai pengamal syarak ataupun sebagai orang yang mempraktikkan hukum di
Awak panggil apa? Di lapangan. Sirah itu, kita dah bincang tadi, ijab dan qabul, tapi kita ulang sekali lagi secara detail. Sirah ialah, ni tengok sirah. Sirah ialah maknanya, makna sirah. Rupa bentuk perkataan. Ini ukiran bentuk perkataan. Ini dia panggil makna pada bahasa. Pada lurah. Apabila orang Arab kata siyar pada lurah, pada bahasa, bukan pada syarak. Pada bahasa, merujuk kepada ukiran ataupun rupa bentuk ataupun kita panggil design tertentu. Adapun pada syarak, pada syarak dia maksud ukiran rupa bentuk design ini, design macam mana? Design bahasa yang mengandungi ijab dan qabul. Kalau bentuk bahasa yang mengandungi bentuk bahasa yang ijab, ada qabul, maka bahasa itu dinamakan ijab, dinamakan sirah dalam perkataan pendek dia. Tu. Ijab itu maknanya, satu sirah, yang kedua ijab. Okay, jadi kesimpulan, sirah dia panggil lafaz yang mengandungi perkataan ijab dan perkataan qabul. Tu dia panggil sirah. Dalam bahasanya, sirah ni merujuk pada design, merujuk kepada ukiran, merujuk kepada rupa bentuk. Itu dia panggil sirah. Adapun sirah dalam syarak dia panggil apa? Dia panggil perkataan yang mengandungi lafaz ijab dan qabul. Apabila kita dengar saja perkataan itu tu, perkataan ijab tu, tu perkataan qabul tu, maka kita ringkaskan nama sirah. Itu dari sudut syarak. Tu. Adapun ijab, tengok. Yang kedua makna ijab. Ijab itu maknanya. Sebab tu orang tak nak bercakap panjang. Apabila dia tengok praktik di lapangan, tak ada ijab qabul, dia kata, kenapa ni jual beli tak ada sirah ni? Dia tak nak cakap panjang. Maksud dia, kenapa jual beli ni tak ada lafaz nama ijab, tak ada lafaz nama qabul ni? Jadi dia nak ringkas, dia kata tak ada sirah ni. Tak sah ni. Ulang balik. Itu ringkas. Jadi penggunaan bahasa syarak untuk supaya kita tak lupa, kena sentiasa kita guna. Yang kedua ijab. Ijab itu maknanya makna ijab. Ijab itu dia panggil lafaz. Lafaz apa? Lafaz yang menunjukkan kepada memberi. Itu ringkas. Ini bahasa ringkas dia. Ijab itu lafaz, ini perkataan. Dia kena ada perkataan lah. Kalau senyap bukan perkataan. Kata perkataan ini as-sautu yashtamilul huruf al-hijaiyah. Itu perkataan. Main bisik-bisik tak boleh. Dia kena jelas. Dia kata perkataan ni kena ada suara. Suara yang mengandungi huruf yang boleh dipahami. Tak kisah dia menggunakan ijab bahasa apa tak apa, takkan dipaham. Bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Melayu, bahasa Arab. Boleh. Ijab dengan bahasa apa pun boleh. Tapi ikut skrip lah. Okay. Lafaz apa dia? Lafaz yang menunjuk kepada memberi. Dia panggil apa? Dipanggil wa huwa ma dalla 'ala tamliki minal ba'i lil mushtari. Minal ba'i lil mushtari. Dia panggil apa? Ijab ini ialah lafaz ataupun perkataan yang menunjukkan kepada tamlik, penyerahan milik. Minal ba'i lil mushtari, daripada penjual kepada pembeli. Tu. Kalaulah keluarnya daripada pembeli, kepada penjual, kita panggil perkataan itu perkataan yang menunjukkan penyerahan milik. Tu. Memberi itu maknanya penyerahan milik. Memberi ini dia maksud apa memberi ni? Memberi milik, iaitu penyerahan milik minal ba'i lil mushtari, nisbah daripada penjual kepada pembeli. Baik, setah. Contoh kita akan bincang. Di bawah perenggan tu contoh lafaz ijab. Ada berapa contoh lafaz ijab?
Umumnya ada dua contoh. Contoh soreh, contoh kinayah. Boleh pilih mana-mana yang kita nak. Pilih soreh ataupun pilih kinayah. Soreh tu pula ada 3 versi. Boleh pilih versi mana. Boleh pilih. Pertama, decide. Kita nak, apabila kita di lapangan, kita nak pilih akad mana. Akad jual beli yang sebenar. Okay, pilih. Akad jual beli sebenar. Kita pilih pula yang kedua, nak guna lafaz ijab. Ada 2 lafaz. Soreh, kinayah. Yang jelas ataupun sindiran. Kita nak guna yang jelas. Step yang ketiga, kita pilih soreh. Pilih pula nak guna versi mana. Yang lengkap, sederhana, pendek. Tu dia punya flow dia. Baik. Settle ijab. Dan qabul. Dia ada 3 makna. Makna sirah, makna ijab, makna qabul. Dan qabul, qabul apa dia? Kalau ijab, wahuwa ma dalla ala tamlik minal ba'i lil mushtari. Kalau qabul, wahuwa ma dalla ala tamalluki minal mushtari lil ba'i. Iaitu qabul ini maknanya lafaz yang menunjukkan kepada menerima. Lafaz perkataan yang menunjukkan kepada apa? Penerimaan milik. Apabila penjual serah milik, lalu pembeli terima milik. Sebab tu dia panggil qabul, terima. Ijab, serah. Serah apa? Serah milik. Tok Wali ni dia serah milik anak dara dia pada pengantin. Maka pengantin kena terima lah. Dah kata nak. Terima apa? Terima dengan lafaz. Lafaz tu lah orang panggil apa? Lafaz qabul. Qabul tu mana terima. Terima apa? Terima milik apa nama ini, isteri ni daripada wali. Kalau jual beli, terima lafaz yang menunjukkan terima milik barang daripada penjual. Sebab penjual serah. Dia serah milik. Kita terima milik. Maka lafaz terima milik dipanggil qabul. Settle. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kalau orang dulu tuan-puan, oleh kita kerana zaman kita ni dah zaman penghujung. Orang dulu, kalau kita perasan, dia istilah ni tuan-puan, dia tak terjemah. Dia cerita ijab, qabul, sirah, ijab, qabul, sirah. Dia tak tahu. Sehingga kita ni pun dah lama, fahamnya kita ijab. Ijab ni apa dia? Saya jual. Itu contoh. Nak tahu makna. Apa yang makna ijab? Ijab tu saya jual lah. Dia pun tak boleh cerita, dah punya faham lama sangat tinggal. Sehingga orang kata, orang nak tanya diri, dia bagi contoh. Kan? Dia kata cuba cerita apa makna ijab. Saya jual barang ini, itulah ijab. Itu contoh lafaz ijab. Diri ijab tu. Diri ijab tu perkataan serah milik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Apabila disebut sirah. Apabila disebut sirah, bererti. Ni dia nak buat kesimpulan. Penggulungan balik. Dia nak simpul balik supaya kesimpulan ini benda yang kita faham dan kita pegang. Benda yang kita faham dan kita guna. Apabila kita sebut sirah, merujuk kepada minda kita. Apa yang nampak? Tu. Apabila disebut sirah, bererti. Yang ni bererti ni dia panggil pada syarak. Bererti, yang di sisi syarak, terkandung di dalamnya, di dalam sirah, 2 perkara. Terkandung dalam lafaz yang kita panggil sirah itu 2 perkara, iaitu ijab dan qabul. Baru boleh panggil sirah. Tapi kalaulah kita dengar perkataan kedua pihak ni, tidak ada ijab, ada qabul saja, maka tidak boleh dinamakan sirah. Kenapa? Kerana sirah ini dia mengandungi 2 jenis lafaz. Lafaz ijab dan lafaz qabul. Baru boleh panggil sirah. Asal masalah habis. Asal masalah jual beli. Baik, ini intro balik kepada perenggani, intro balik kepada dia nak mula cerita berkaitan dengan ijab. Nak mula cerita ijab qabul. Asal masalah jual beli atau nikah kahwin berdasar kepada keredaan. Asal ni dengan makna dasar. Ia menjadi dasar kepada akad jual beli dan akad nikah kahwin. Apa dasar dia? Dasar dia
berasaskan, ini berdasar tu berasaskan kepada keredaan dari kedua-dua pihak. Yang ini reda. Dipanggil keredaan daripada kedua-dua pihak. Tetapi dia kata perkara reda itu tersembunyi di dalam hati. Ini dia nak cerita intro kenapa lahirnya ijab dan qabul dari sistem syariat. Mazhab kita terutamanya. Ini punca dia, ini dasar dia. Dasar transaksi jual beli dia berasaskan kepada salin reda meredai. Salin setuju, tak boleh paksa dia. Kena setuju dua belah pihak. Tak boleh paksa. Jual beli tak boleh paksa. Nikah kahwin tak boleh paksa. Kena salin reda meredai. Sedangkan perkara reda itu merupakan urusan tersembunyi di dalam hati. Tidak ada siapa tahu pun reda. Nak kata dia setuju beli barang ni, mahal walaupun mahal. Barang ni up harga 10 kali ganda. Bagi orang yang tidak tahu nilai dia kata mahal. Tapi bagi orang yang ada nilai yang tersendiri, bagi dia sanggup beli. Maknanya dia reda beli. Tapi nak tahu reda itu macam mana kita nak detect, nak trace tahu reda. Tak, sebab apa? Sebab urusan reda itu merupakan amrun khafiyun, merupakan urusan tersembunyi di dalam hati. Melainkan dia kena meluahkan isi hati reda dia dengan perkataan. Lahirlah ijab dan qabul sebagai rukun jual beli. Ini dia nak cerita punca bagaimana ulama kumpul lahirnya rukun dan jual beli berdasarkan hadis Nabi. Sebab itu walaupun dalam hadis Nabi tidak ada menyusun secara struktur 6 rukun ini, tidak ada, tetapi ulama kumpulkan. Antara dalil yang lahirnya rukun yang ke-6 ini, Nabi menyatakan innamal bai' antaradin. Hanya senya jual beli ini dia berlaku di atas dasar apa? Salin reda meredai. Salin reda meredai antara satu sama lain. Maka ulama kata, dia kata warreda amrun khafiyun, dan bermula urusan reda itu dipanggil perkara yang tersembunyi dalam hati manusia. Fa'tubira ma yadullu alaihi. Maka dikira urusan reda itu untuk kita nak tahu reda itu dikira apa? Dikira dengan lafaz. Itulah lahirnya dalam mazhab kita mesti jual beli dan akad nikah ini mesti kena ada lafaz ijab, serah milik, lafaz qabul, terima milik. Jadi dalam mazhab kita dia ada dua pandangan. Pandangan pertama iaitu qaul yang mu'tamad, qaul yang paling kuat. Mana mu'tamad ni aqwala dalilan, aqwalu dalilan, terlebih kuat nisbah dalil, itu panggil mu'tamad, yang kuat. Untuk pastikan seseorang itu reda mesti diterjemahkan dengan lafaz, dengan perkataan. Mana ni qaul yang mu'tamad. Adapun qaul dhaif, kita akan bincang akan datang muka surat sebelah. Qaul dhaif ditarjih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan walaupun tidak ada suara, tidak ada lafaz, tapi dikira reda juga sekiranya perbuatan itu menunjukkan di atas reda. Serah menyerah tanpa ada lafaz, tapi perbuatan serah itu, hulu menghulu itu dianggap perbuatan reda bagi Imam Nawawi. Sebab itu qaul dhaif dalam mazhab kita cukup 4 rukun boleh digunakan untuk kita taklid. Orang panggil apa? Pilihan yang kedua nama dia adalah bai'ul mu'attah, jual beli yang tidak ada ijab qabul. Hulur duit, dia hulur barang senyap. Paling elok pun kita kata terima kasih, dia pun sama-sama. Ataupun dia kata terima kasih ban, kita kata sama-sama. Itu je. Tapi tidak ada lafaz ijab qabul. Sah ke tidak? Sah, tapi kena tahu. Iaitu pilihan yang kedua, qaul dhaif, taklid mazhab kita juga, tapi ditarjih oleh Imam Nawawi. Baik. Dari kerana itu, kenapa? Kerana perkara reda itu tersembunyi di dalam hati. Hendaklah diambil kira dari percakapan, ini lafaz, ataupun tulisan. Tulisan dikira, ataupun isyarat, 3. Lafaz,
Yang keduanya ialah tulisan. Ni jual beli dia lebih ringan. Tapi nikah tak boleh. Nikah dia kira satu je. Nikah tak boleh dengan isyarat, melainkan dia bisu. Dan nikah juga tidak boleh dengan tulisan. Melainkan dia bisu. Kalau jual beli, boleh. Pilihan dia, pertama lafaz, yang kedua dia tak nak berlafaz. Dia, walaupun dia elok, bertutur, bukan kerana dia bisu, tapi dia tak nak berlafaz, dia boleh tulis. Tulisan, menepati juga lafaz, ataupun isyarat. Isyarat bagi orang yang bisu. Sebagai contoh, ni nak bagi contoh. Baik, sebagai contoh ni dia nak cerita contoh ijab dan contoh qabul. Contoh ijab dan contoh qabul. Sebelum contoh, dia tak cerita di sini, tapi dia jelas secara langsung saja, tapi dia tak cerita secara spesifik. Pembahagian ijab. Ini contoh apa ni? Contoh ijab dan qabul soreh. Dia ijab dan qabul ni ada dua bentuk. Pertama dia panggil lafaz soreh. Yang kedua dia panggil lafaz kinayah. Pertama lafaz soreh, yang kedua lafaz kinayah. Kita tahu di sini kita boleh guna ketika mana kita berada di lapangan. Tak semestinya kita boleh guna soreh. Kita boleh guna kinayah. Okey, tengok. Pertama, lafaz bentuk lafaz ijab dan qabul yang pertama iaitu lafaz soreh. Apa maksud lafaz soreh? Lafaz yang digunakan secara jelas menunjukkan makna jual beli dan tidak menunjukkan makna lain. Tu. Saya ulang sekali lagi. Lafaz soreh ni itu lafaz yang jelas menunjukkan makna jual beli, tidak menunjukkan pada makna yang lain selain pada jual beli. Tak boleh nak andai pada makna lain kerana dia guna dah soreh dah. Apa contoh dia? Dia guna saya jual direct. Mana tak boleh kita nak andai, boleh jadi dah heboh, tak boleh. Tak boleh andai. Kenapa? Kerana dia telah menggunakan perkataan yang spesifik, tidak menggunakan perkataan yang boleh diandai. Kalau dia kata saya bagilah ustaz dengan harga, itu bukan soreh. Sebab dia tak guna jual beli. Bagi boleh kita andai, mungkin dia bagi percuma. Tapi mungkin dia bagi tapi nak suruh bayar. Kenapa? Ada hin di belakang, dengar. Ambil murah saja. Berapa selonggok? Dia suruh ambil. Kalau kita ambil kan tak bayar. Tu dia ada hin dah, selonggok RM5. Makna hin itu tanda bahawa dia suruh ambil dan bayar. Tapi kenapa dia guna ambil? Itu kinayah, bukan soreh. Baik, setting yang pertama. Yang pertama, bentuk yang pertama, lafaz soreh. Nanti kita akan bagi contoh. Dia bagi contoh tu. Lafaz yang jelas menunjukkan makna jual beli, tidak menunjukkan pada makna yang lain. Jadi ada syarat dia. Ada satu syarat saja lafaz ni. Syarat dia apa? Dia panggil qasdul lafzi. Disyaratkan satu saja, iaitu qasdul lafzi. Ketika dia kata jual, dia realize makna qasdul lafzi ni, dia sedar hati dia, bukan tersasul, tidak. Memang dia kata aku jual kereta aku dengan 30k. Ketika dia kata aku jual itu, syarat dia satu je, iaitu syarat dia qasdul lafzi. Dia nak kepada lafaz jual, bukan tersilap. Bukan tersilap. Baik, dia beza dengan kinayah. Kinayah dia ada dua syarat. Baik, settle yang pertama. Okey, contoh sekali lagi kita akan baca. Contoh dia, contoh panjang. Atau dia ada panjang, dia ada contoh sederhana. Kita bagi contoh kita dulu. Contoh kita kata, saya jual buku ini dengan harga sekian. Settle. Itu dia panggil lafaz soreh. Kenapa lafaz soreh? Lafaz yang menunjukkan jelas kepada makna jual. Tidak boleh diandaikan kepada makna lain. Okey, yang kedua nama dia adalah lafaz kinayah. Ini banyak kita boleh guna. Kita boleh guna lafaz kinayah. Okey, lafaz kinayah ini dia panggil asal kinayah makna sindiran. Lafaz kinayah ni iaitu lafaz sindiran. Maknanya dia menggunakan perkataan yang lain daripada jual beli yang boleh diandai. Makna apa andai? Mungkin dia bukan nak jual beli ni. Mungkin dia nak heboh. Contohlah, kita bagi dah contoh tadi. Contoh, ambillah buah ini
dengan harga. Dia ambil, maksud ambil ni boleh jadi ambil percuma. Ataupun dia kata contoh yang kedua, sehebah murah-murah saja. Sehebah murah-murah dengan harga, ada pula dengan harga. Maksud dia nak menggunakan lafaz kinayah. Kenapa lafaz kinayah? Lafaz sindiran. Sindir je hebah tu. Tapi aku bukan nak hebah, aku nak jual. Itu sah juga dia menggunakan aku hebah dengan harga RM30. Tapi ada syarat dia. Dia dua syarat. Syarat pertama dipanggil qasdul lafzi. Asasnya ada dua, tapi detail ada tiga syarat lah. Qasdul lafzi, makna apa? Makna dia sedar ketika dia ucap, bukan tersasu. Dia ucap aku hebah ataupun ambil murah-murah dengan harga tu. Maksud ambil tu dia sedar, bukan tersasu dah. Dia sedar nak guna ambil. Dia panggil qasdul lafzi. Yang keduanya dia panggil apa? Dia panggil qasdul inqaz. Qasdul inqaz ni apa? Maksud dianya, dia niat di hati dia untuk dia laksanakan jual beli. Inqaz. Pertama, dia sedar, tak tersasu pun. Dia sedar. Dia ucapan dia itu, bukan tersasu. Yang keduanya, dia niat jual beli. Kalau dia kata hebah, dia kena ada niat jual beli. Walaupun dia menggunakan perkataan lain, tapi dia niat lain. Ini samalah juga dengan lafaz yang kita akan belajar dalam munakahat, iaitu lafaz tolak. Ada tolak secara soreh, ada tolak secara kinayah, tapi kena niat. Yang ketiganya dia kena ada niat. Dia asas dua saja. Asas ni kalau dia kata hebah, aku hebah lah, dengan niat jual beli. Tapi yang sempurnanya dia kena ada tiga syarat. Syarat ketiga apa? Dipanggil syarat ketiga ni, kena ada qarinah, kena ada tanda dia nak jual beli. Tanda bagi orang lain kenal. Dia kena ada, dia panggil qarinah. Qarinah tu apa? Qarinah ini dipanggil penunjuk yang jelas dia nak jual. Qarinah zahirah. Ini satu istilah dalam muamalat yang kita kena alert, kena peka. Dilalah qarinah zahirah ataupun dilalah zahirah. Sebab apa? Banyak situasi yang kita akan peka. Boleh tulis kan? Kata hilang balik. Kalau kita tulis, boleh padam balik kan? Tuna ada. Sebab dia antara banyak yang kita akan praktik qarinah zahirah ni untuk mengelakkan daripada kita melakukan perkara haram. Antaranya lah di tempat-tempat terbuka seperti toilet. Kita masuk tandas awam. Ni kena tahu istilah ni. Nama dia ialah dilalah zahirah. Dilalatun zahiratun. Dilalatun zahiratun. Ni istilah. Satu lagi dia sama je istilah. Yang kedua, istilah dalam muamalat, nama dia ialah qarinah. Qarinatun. Qarinatun. Qarinah zahirah. Sama je. Apa maksud qarinah dua-dua ni? Maksud dianya ialah dia panggil penunjuk yang jelas. Ni. Penunjuk yang jelas ni sama ada dua bentuk. Penunjuk yang jelas ni sama ada tulisan ataupun info. Kita dapat daripada mana-mana info. Tulisan tak ada, signboard tak ada. Ataupun yang paling jelas ialah signboard. Signboard itu dipanggil apa? Dilalah zahirah. Okey. Dalam isu akad jual beli, kalau akad jual beli itu menggunakan bentuk kinayah, mesti ada tiga syarat. Pertamanya, panggil apa? Qasdul lafzi. Perkataan kita pilih aku bagi itu sedar, bukan tersasu. Syarat yang kedua, kena niat. Aku bagi itu niat apa? Niat jual beli. Syarat yang ketiga, kena ada qarinah zahirah. Apa dia qarinah zahirah? Penunjuk yang kata dia nak jual, bukan nak bagi. Apa dia penunjuk? Mesti ada lafaz dengar. Aku bagi buah ni dengan harga. Dengan harga itulah dia panggil qarinah zahirah, menunjukkan dia nak jual, bukan ambil percuma. Haram ambil percuma. Haram ambil percuma. Mana contoh lagi? Contoh bukan contoh akad jual beli kinayah, belum lagi.
Contoh kita nak bagi, contoh dilalah zahirah. Lagi topik sikit. Bukan contoh akad jual beli kinayah, sekejap lagi ada contoh dia. Bukan contoh akad jual beli soreh, bukan lagi. Tapi kita nak lagi sikit, iaitu contoh dilalah zahirah. Sebab kalau kita tak lari, dia tajuk dia jauh lagi. Okey, contoh dilalah zahirah ni, contoh dia pertama, kita pergi di masjid hari ni kan jual air mineral. Kan jual air mineral kan, air mineral diletak di atas rak. Air mineral itu diletak atas rak dan dia tulis di situ RM RM1 satu botol. RM RM1 satu botol dipanggil dilalah zahirah. Kepada apa? Kepada dia nak jual. Tak boleh kita ambil percuma. Haram kita ambil tanpa letak duit. Maka kita nak letak duit, nak akad apa? Isu dia. Tak boleh kita nak akad jual beli, tak cukup rukun. Jual beli mu'attah, tak cukup rukun 4. Kalau nak akad jual beli sebenar, cukup 6 rukun. Tak cukup. Kalau nak akad jual beli mu'attah, mesti cukup 4. Ijab qabul saja tak ada. Tapi akad air mineral duk atas rak, hanya ada air, hanya ada kita duit, price ada penjual. Pembeli. Penjual tidak ada, ijab tak boleh, qabul tak boleh. 3 tak cukup. Ataupun 2 tak cukup. Maka tak boleh untuk kita akad jual beli sebenar dan tak boleh nak akad jual beli mu'attah. Lalu kita pilih akad yang ketiga. Ada 3 pilihan akad, iaitu nama dia lah akad hebah. Maksud dia, kita letak duit di dalam bakul dia dengan niat apa? Dengan niat hebah. Dan ni kinayah kita sebut dulu. Kinayah ini ada 2. Pertama, lafaz kinayah, dan yang keduanya tanpa lafaz. Tak lafaz disebut termasuk kinayah dengan niat hati kita. Contoh, bakul ni, bakul disediakan tepat rak air mineral. Air mineral kita ambil, kita masukkan. Tak perlu kita berlafaz. Tak perlu kita kata, saya hebah kepada owner ini RM1. Tak perlu. Memadai kita niat hati kita, beri ni niat apa? Pilih hebah. Sah. Kenapa? Kerana termasuk kinayah. Kerana kinayah ada 2. Pertama lafaz, yang keduanya tanpa lafaz, niat. Tu, settle. Macamlah kita bagi infak. Bagi infak, tabung jalan depan. Kita tak bercakap dengan tabung. Bagi senyap aja. Senyap tu niat apa? Niat aku infak. Bukan niat infak. Infak tu umum. Infak itu ada kalanya infak tu pemberian. Infak ini ada kalanya di atas dasar hebah, ada kalanya infak atas dasar hadiah, ada kalanya infak dasar sedekah. Semua dipanggil infak. Ni saya infak ni. Infak ni apa? Infak maksud saya infak, niat infak saya ialah hebah. Niat infak saya hadiah. Kena ada dasar. Infak tu umum. Infak tu pemberian. Tu dia panggil infak. Pemberian apa? Pemberian sunat saya. Pemberian apa? Pemberian hebah saya. Hebah apa? Hebah sunat. Hadiah sunat. Tu. Tak perlu kita berlafaz. Tapi kalaulah ada orang sunat, ada orang. Contoh nak bagi, ni saya hebah. Ini saya bagi hadiah. Sunat berlapah. Tapi tak berlapah pun dapat pahala. Senyap je kita hulu. Hulu tu niat di hati kita, hebah. Hulu ni niat di hati kita, hadiah. Dapat pahala hadiah. Cuma tak dapat pahala berlafaz. Berlafaz itu sunat dalam hebah. Tapi dalam jual beli lain. Jual beli dia rukun. Dia rukun. Hebah pun sebenarnya rukun, cuma dia khilaf. Dia khilaf. Ada qaul yang dhaif mengatakan tak perlu berlafaz. Macamlah juga jual beli. Jual beli ni qaul Imam Nawawi mengatakan tak wajib kita berlafaz. Mu'attah. Tu. Baik, settle. Okey, saya ada contoh lagi di lalah zahirah. Contoh yang kedua. Contoh pertama air mineral atas rak. Contoh yang kedua masuk tandas. Masuk tandas ni kalau kita tak tahu hukum ada 2 kesalahan. Ni masuk tandas ni bahaya ni. Tak tahu hukum. Ada 2 kesalahan haram. Pertama, ni tandas, isu tandas.
Isu pertamanya ialah PAM. Siapa tak PAM haram. Isu kedua, ada kalanya tak haram, dia tak PAM. Kena tengok bila haram dia tak PAM. Isu kedua ialah dia tak PAM. Isu kedua, dia akan tinggalkan kesan. Dia melabur. Dia tinggalkan kesan pelaburan dia. Baik. Bila masa dia wajib PAM? Apabila ada dilalah zahirah. Ni contoh dilalah zahirah. Mana dilalah zahirah? Dalam toilet PAM, iaitu dia tulis siap. Sila PAM selepas guna. Ini arahan. Mesti. Itu arahan daripada owner. Kita mengguna harta orang, kena ikut apa yang owner minta. Sebab kita guna percuma. Melainkan, isu ada juga yang berbayar. Ni kita bagi yang percuma dulu. Ada yang wajib bayar. Sekiranya tak ada orang tapi letak bakul. Letak bakul RM 50 sen untuk kencing, RM1 untuk qada hajat, untuk buang air besar. Tak ada duit, tak berok. Dia ingat senang ke? Tak, tu kata kena kaya orang Islam ni. Ingat senang-senang. Duit tak ada, tak kencing. Dan pilihan di antara kencing dengan makan percuma, ustaz dia kata, saya ada karipak ustaz, saya nak bagi percuma je. Saya kata, kalau boleh saya tak nak karipak, saya nak masuk percuma tandah. Sebab tandah kena bayar. Duit ada untuk bayar tandah aja. Nak beli karipak, nak masuk tandah. Masuk ke tandah lagi. Sanggup tak beli karipak? Kenapa? Kerana masuk tandah itu lebih besar nikmat daripada beli karipak. Pilih, tu kena kaya tu. Kalaulah dia dilalah zahirah, ada tanda masuk RM50, siapa masuk tak bayar, haram kata dia. Kenapa? Kerana ni dilalah zahirah. Sebab itu harta orang. Tandah awam, ya, tapi ada pengelola. Kita mentang-mentang tengok awam, dia boh pula bakul, tak payah bayar ni. Dia kata, sebab awam ni, bayar buat apa, orang pun tak ada. Orang tak ada, tapi penunjuk ada. Ni pengganti ni. Pengganti orang. Ni kena tahu berinteraksi dengan dia. Ini satu hukum ni dalam muamalah. Kena tahu interaksi dengan dilalah zahirah. Dipanggil interaksi dengan hukum. Apabila ada dilalah zahirah, qarinah zahirah, wajib. Bukan lagi apa nak harus. Okey, settle. Bayar. Yang tak berbayar ni. Ni bayar, wajib bayarlah. Kalau yang tak berbayar, tiba-tiba kita masuk, dia ada tulis PAM. Selepas guna, sila PAM. Itu dinamakan dilalah zahirah kena PAM. Jangan buat tak cakna. Jangan tak elok. Oh, kita bab arahan ni malah nak buat. Bab SOP ni malah. Langkau aja. Kalaulah sebab ini menggunakan harta orang ni. Lain SOP masuk masjid nak kena scan, tak scan, tak apa. Bukan nak guna isu harta orang. Bukan. Ini penggunaan harta orang lain. Setengah orang kalau tidak melibatkan penggunaan, dia follow betul. Kalau tak scan, dia halau keluar. Betul lah. Haram. Tak scan, dia kata. Ini tak PAM ni haram. Kenapa? Arahan Tuan. Sebab dia bagi guna dia dengan syarat ni. PAM. Satu. Yang kedua, dahlah tak PAM. Haram kerana tak PAM. Yang kedua, ni haram kali kedua. Apa dia? Dia meninggalkan, dia melabur, meninggalkan kesan. Orang lain tengok. Apabila orang lain masuk, menyakiti orang lain, haram. Ni kita akan bincang dalam kitab ibadat, kitab muamalah. Bincang isu apa? Isu pengguna harta. Dalam kitab ibadat, kita akan bertemu dengan hukum kencing dan juga hukum berak dalam tanah orang dan di tepi jalan awam yang menyakiti. Menyakiti apa? Masuk orang rasa geli, bau. Menyakiti ni, maksud menyakiti bukan sakit orang. Sakit hati pun kira menyakiti. Masuk-masuk terkejut. Tengok, terkeluar balik. Jaga. Jaga ni. Ni kesan yang akan menyebabkan haram. Kalau berok tepi jalan tu, jalan orang lain, tapi menyakiti,
haram tu lalu cepat, ini masuk ke orang duduk nak kecing. Tak ada lari, setengah tu tak ada lari. Nak terkecing sangat, kecing dulu. Tengok, baru dia terkejut. Nak lari macam mana, terkejut pun dia nak tengah kecing dah. Tu menyakiti orang, jangan. Yes, settle. Jadi inilah dia contoh-contoh dilalah zahirah yang mesti kita cakna untuk berinteraksi dengan hukum apabila ada dilalah zahirah. Baik, settle. Kita tengok pada contoh pula. Dah settle dah bentuk lafaz sarih dan lafaz kinayah. Lafaz sarih, lafaz kinayah. Okey, bentuk dua, sarih dan kinayah. Contoh pula. Contoh. Contoh yang pertama. Sebagai contoh. Baik, sebelum saya bagi contoh yang kita baca contoh pertama ni, takut saya terlupa. Sepatutnya saya akan cerita ketika mana contoh kinayah, tapi takut terlupa, saya beritahu awal. Satu lagi yang kinayah ni dia ada dua. Contoh yang kedua tadi, pertamanya kinayah soreh, kinayah ada lafaz perkataan. Yang keduanya kinayah tidak ada perkataan. Kinayah tidak ada perkataan. Mana niat? Niat juga termasuk kinayah. Mana contoh dia? Okey, banyak kita boleh apply ni. Contoh niat termasuk kinayah. Kita terates dulu. Jadi. Biar. Kita akan tulis sajalah, tapi kita buat semua sekali kan. Okey. Dia lama sebenarnya. Dia jadi beku. Dia beku. Dia benda ni dia kena guna selalu. Yang problem tadi hitam. Yang ni pun sama juga. Maka expired. Cepat kering. Tak apa, lagi dah ada tu. Ada yang powerful tu. Pakai tu je. Okey. Kita boleh apply lafaz kinayah tapi dalam bentuk yang niat. Sebab kinayah ada dua. Satu sindiran ada lafaz, yang kedua niat. Banyak benda niat yang kita boleh buat. Antara contoh ialah kita ambil dulu banyak touch and go, parking. Ambil contoh kedai makan dulu. Kedai makan. Okey, kedai makan pertama ni pilihan di kedai makan. Jual beli sebenar, jual beli hakiki. Yang kedua, jual beli mu'attah. Mu'attah ni tidak ada ijab qabul. Mu'attah tidak ada ijab qabul. Senyap aja, hulu-hulu. Yang ketiga, jual beli hutan. Yang keempat, saya nak bagi contoh yang keempat, iaitu akad hutan. Yang kelima, heboh. Ini last ni, pilihan terakhir heboh. Heboh ni adalah pilihan yang terakhir. Penyelamat dia panggil. Heboh. Kita ambil contoh nombor 4. Jual beli hakiki, ketika kita berada di restoran, ni pun kena alert. Supaya kita tidak melanggar. Dia panggil hukum muamalat secara terbuka. Jadi, ini dia panggil pilihan akad ketika di restoran ataupun kedai makan. Okey, inilah akad pilihan dalam mazhab kita Syafi'i. Okey. Kalau kita nak buat yang pertama jual beli hakiki, boleh? Kena panggil, kita duduk, sit down, lepas tu datang cashier, datang semua, dia semua sampai semua sudah kira. Kira semua berapa, totalkan akad jual beli macam biasalah. Kalau mudah untuk buat. Ataupun nak akad jual beli cuma tak ada ijab qabul. Okey, boleh. Ataupun jual beli hutang. Cara tiga ni sama. Kalau jual beli hutang pun kena akad, cuma tak nak bayar terus. Total panggil tokek, meja saya ni tolong kira berapa semua.
Dia kira semua air dengan total semua. Dia kata meja ustaz ni RM100. Kita angkat hutan. Okey. Boleh pilih sore, boleh pilih kinayah. Kalau sore, saya jual beli hutan. Saya beli semua sekali ni secara hutan. 30 minit ataupun sekejap lagi saya bayar. Hutan kena nyatakan tempoh. Tapi akad apa? Akad sore. Saya beli semua ni, barang ni secara hutan. Sekejap lagi saya bayar. Maksudnya tempoh tak panjang. Sore. Kinayah kita kata ban. Kira semua ban berapa? Di atas 100 sak. Okey. Sak lagi saya bayar. Tak ada pun hutang. Tak menggunakan lafaz sore hutang. Tapi lafaz sindir. Sekejap lagi saya bayar. Maknanya dia nak bayar. Tapi dia dah niat. Total kita dah tahu. Jangan kita panggil apa? Tak total dulu, tak tahu berapa harga barang yang kita makan, baru tanya dia. Tak boleh. Tak boleh angkat jual beli hakiki, mu'attah, jual beli hutang. Tak boleh. Kalau payah, ini secara personal saya pilih nombor 4. Sebab kadang-kadang kita nak buat yang ni, dia tak nak datang kira. Dia kata, tak apalah, makanlah dulu. Kita makan dulu, balik baru tahu. Sebaik kita ni jujur. Makan dulu baru bayar. Sepatutnya muamalat yang sebenar, jangan makan dulu, bayar dulu. Macam KFC itu Islami. Cara sebenar muamalat. KFC, dia kena settle dulu, baru makan kedai dia. Tak pun buat balik. Jadi, dia formula ada formula dia. Formula dia apa? Apabila berkaitan dengan harta orang, ingat, sebelum kita tasarruf ataupun sebelum kita guna harta orang, mesti kita milik terlebih dahulu. Kita nak milik atas dasar jual beli hakiki boleh, milik jual beli mu'attah boleh, milik jual beli hutan boleh. Ataupun pilihan paling mudah ialah akad hutan. Okey, akad hutan tak perlu kira, tak perlu. Kira itu untuk tahu setiap satu barang. Kenapa? Karena kita nak akad jual beli. Kena tahu harga nasi tom yam berapa, nasi pattaya berapa, air fresh orange berapa. Sebab kita nak jual beli, kena tahu price. Tapi kita bukan nak jual beli, tak perlu tahu price. Kita nak apa? Kita nak akad hutan. Kita makan nasi, kita makan air, kita nak hutan. Bukan jual beli hutan. Ini orang Melayu kita duk pening ni. Pening di antara jual beli hutan dan akad hutan. Kalau pening di antara jual beli hutan dengan hutan, dia akan pening apabila mengaji bab riba hutan. Riba hutan berlaku bukan jual beli hutan. Orang jual beli hutan, kereta, dia kata riba. Sebab apa? Sebab dia pening. Jual beli hutan lain dengan berhutan. Berhutan yang menetapkan jual lebih, itu dipanggil riba hutan. Berhutan, walaupun 2 kali ganda daripada modal, tak menjadi isu. Kenapa? Kerana dia mengambil secara betul untung yang dibenarkan. Tapi ini akad hutan tidak dibenarkan oleh syarak mengambil sebaran unsur ataupun bentuk orang panggil keuntungan. Kenapa? Sebab akad hutan dipanggil akad kebajikan. Yang ni, 3 ni termasuk dalam akad berorientasikan keuntungan. Dia panggil akad manfaat. Manfaat apa? Untung. Yang ni pun boleh tetapkan untung, yang ni boleh tetapkan untung, yang ni boleh tetapkan untung. Walaupun 10 kali ganda untung, dibenarkan. Kenapa? Memang Islam telah memperuntukkan untuk mengambil keuntungan, pilih akad yang telah diperuntukkan. Tetapi ini, akad hutan dipanggil akad kebajikan. Akad untuk apa? Untuk bantu orang. Sebab orang memerlukan barang itu dengan cara berhutang. Dia tak mampu beli cash, maka berhutang. Jangan ambil sebaran bentuk keuntungan. Ini Allah sediakan pahala yang besar. Di sini ada pahala juga, tapi tak sebesar pahala hutang. Maka di sini cara dia macam mana kita nak buat? Apabila kita sapu dulu nasi pattaya, air kita dah hantam dah, kita bedal semua. Niat sebelum kita bedal kena niat. Ini saya nak cerita, poin dia ialah kinayah, niat. Kita permilik nasi yang ada depan kita dan permilik air yang ada depan kita, kita niat, aku permilik air dan nasi ini secara hutang. Soreh pun boleh lafaz itu, kinayah pun boleh dengan lafaz kinayah, dan yang ketiganya kinayah dalam bentuk niat. Senyap tak cakap apa, sebelum kita ngap, aku pemilik air ini dengan hutang. Tak perlu tahu berapa. Sebab kita hutan ini wajib bayar setanding. Wajib bayar air
ataupun wajib bayar nasi, dan yang keduanya wajib bayar nilai yang sama dengan nasi dan nilai sama dengan air. Ketika mana kita nak pergi bayar, kita kata, "Ban, saya makan nasi dengan air berapa, Ban?" Dia kata, "Nasi ustaz tadi dan air totalnya adalah RM15. Bayar apa? Bayar hutan. Nilai dia RM15. Sebab hutan dalam dua bentuk. Pertama boleh bayar diri. Kalau dia kata ustaz makan nasi tadi, ustaz kena bayar dengan nasi. Kita wajib bayar dengan nasi. Tapi dia kata tak apa, bayar nilai. Maka wajib bayar nilai. Maka kita hutan. Kalau hutan beras, tak semestinya bayar dengan beras, boleh bayar dengan nilai. Hutan gula, tak semestinya dengan gula, boleh bayar dengan nilai. Hutan duit, tak semestinya bayar dengan duit, boleh bayar dengan nilai. Contohlah, Abang Yuk bagi hutang kat saya 10K. Saya cakap, "Abang Yuk, apabila sampai saja tarikh, saya kata saya tak mampu 10K nak bayar dengan nilai. 10K juga. Boleh tak saya bayar dengan kereta kancil saya?" Dia kata, "Kereta kancil ustaz 5K je ni nilai ni. Mana boleh?" "Tak apalah, dah Abang Yuk setuju dah." Marilah. Dia setuju. Bayar dengan kancil. Boleh? Jual beli? Bukan jual beli. Ini bayar hutang. Bayar hutang dengan apa? Dengan nilai. Apa bentuk nilai? Bentuk nilai adalah kereta saya ada nilai. Berapa nilai dia? Nilai dia tak sampai 10K. Tapi hutang 10K. Tapi dah dia redha. Dapat pahala 5K lagi. Dia ibrak. Ibrak hutang. Baik, saya tahu. Itu contoh, kita boleh niat, nombor 4, niat hutang. Senyap saja. Tak cakap apa. Itu dia panggil kinayah. Air sebelum air, yang ni tak perlu niat. Saya tak niat pun saya makan ni. Bedal awal lagi. 2 dah habis. Ada 2 baki. Kenapa? Kerana ini tidak termasuk di dalam akad hutang. Tak termasuk. Ini dipanggil apa? Dipanggil ibahah. Nanti akan belajar, akan datang. Dia awal banyak-banyak tu, dia pening juga. Main ibahah pula. Hutang, akad hutang dengan jual beli hutang ni kami duk pening lagi ni. Masuk ibahah pula, jam terus. Habis. Baik, kita contoh. Ada 3 jenis contoh boleh kita nak guna. Nak guna contoh ni, nak guna contoh yang penuh, contoh sederhana, paling pendek ketika kita di lapangan. Baik, sebagai contoh, apabila disebut. Ni contoh apa ni? Contoh lafaz sarih. Lafaz sarih, contoh yang full, yang penuh. Mana contoh lafaz sarih yang full, yang penuh? Apabila disebut oleh penjual, "Saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5 tunai." Tak sebut tunai lah. Kalau nak lengkap lagi tunai lah. Dengan harga RM5 tunai. Penuh. Habis tu. Itu ijab namanya. Itu ni lafaz ni lafaz itu tu ijab namanya, nama lafaz. Lagi pula sarih dalam bentuk yang sarih. Lagi pula jenis dia ataupun skrip ini full lengkap. Habis. Apabila disebut oleh pembeli, sama. Ini qabul. "Saya beli buku ini dengan harga RM5 tunai." Sah. Tak perlu ada saksi. Kan jual beli. Nikah dengan ada saksi. Jual beli ni sunat aja ada saksi. Itu lafaz tu qabul namanya, nama lafaz. Nama lafaz tu qabul. Apa dia qabul tu? Ini perkataan yang menunjukkan penerimaan milik. Baby. Okey, contoh dia nak cerita contoh jual, contoh lafaz ijab ataupun lafaz qabul yang sederhana. Yang tadi full. Saya beli buku ini, saya beli beras ini ataupun saya beli barang ni dengan harga RM100. Habis. Habis. Itu panjang. Kita ni nak bagi ada je, pendek pun tak apalah. Bagi sah, bagi boleh beramal dengan qaul yang mu'tamad, ada ijab qabul. Ni sederhana. Apa ni pendek lagi ada. Boleh juga disebut, sah juga disebut oleh penjual, "Saya jual buku ini dengan harga RM5. Penjual guna full, tapi pembeli dia tak guna full. Dia guna sederhana. Jawab pembeli, "Saya beli." Tu je dia kata, "Saya beli." Itulah panggil lafaz sederhana. Bukan lafaz pendek sekali tu. Dia ada lagi lafaz pendek sekali. Lafaz pendek sekali, ya.
okey. Itu paling pendek. Tak ada khilaf tapi boleh. Ada juga ulama kata sah. Saya beli. Malah nak sebut banyak-banyak, cakap banyak-banyak. Dia benda syarat ni jadi malah. Terima kasih tu okey je. Terima kasih sama-sama. Okey je. Sedap semangat pula tu. Rasa bersalah kalau tak sebut terima kasih. Tapi tak rasa bersalah tak sebut saya beli, saya jual. Tak rasa bersalah apa pun. Dia benda syarat kan. Syarat ni kalau benda syarat, dia tidak ada make-up daripada nafsu dan juga daripada syaitan dalaman kita. Sebab tu dia tak rasa bersalah apa. Itu ijab namanya. Saya beli dengan tidak disebut benda yang dibeli dan harga dan tidak disebut harga pun boleh memadai. Ini sah. Tapi sah ni ada syarat. Kalau kata saya beli menggunakan lafaz pendek, lafaz sederhana, dengan syarat apa kata sah? Dengan syarat boleh dia kata saya jual, dia boleh juga saya beli. Dan inilah standard kita guna pun. Biasa kalau kita ni orang panggil nak beramal juga dengan ijab qabul ni, inilah yang kita guna. Ban, saya beli ban. Tu je. Dengan syarat apa? Dua. Pertama, syarat yang pertama kita kena tahu barang. Maksud saya beli ni beli apa? Barang ni ada. Barang ni ada dan luluh orang panggil syarat barang. Nanti kita akan belajar 5 syarat barang. Barang tu ada, tahu barang, dan yang keduanya dia kena tahu harga, price. Saya beli ni, beli barang ni dia tahu, dia tengok, dan yang keduanya dia tahu harga barang. Kalau mai saya beli tapi barang mana dia beli tak ambil lagi dan tak tahu harga, mai bayar je. Tak sah. Nanti akan belajar akan datang. Dia kena tahu harga dan kena tahu barang. Maksud tahu barang ni, tahu ciri-ciri barang, tahu kebaikan barang, tahu manfaat barang dan tengok. Barang dia nak ambil. Kena tengok, kena tahu. Tahu tu tahu apa? Tahu kebaikan barang. Tahu kadar timbangan dan juga sukatan. Apa ciri? Baik. Contoh tak sah. Dia tak tahu. Dia tak tahu harga. Tapi dia kata dia beli. Harga dia tak tahu. Contoh. Ni andaian kita. Ramai orang buat tuan-tuan. Ni, alah dia kata kecil ni. Paling tinggi pun RM1 ni. Paling tinggilah RM1 dia tu. Biasa 50%. 50% tu mineral. 50% tu air drinking water. Ni mahal ni. Ni air khasiat. Air mineral. Dia kata, dia pun ambil RM5. Ambil RM5. Ketika mana dia ambil air, okey dia tengok lulus. Dia tahu air. Dia tahu apa? Tahu ciri air. Dia tahu air ni mineral bukan drinking water. Dia tahu. Dia tengok air. Dia tengok. Settle. Tetapi price dia tak tahu. Anggaran dia saja. Dia kata ni murah ni, takkan mahal. Dia kata dalam lingkungan tak sampai RM5. Lalu dia pun bagi RM5. Ketika mana dia bagi RM5, dia penjual kata saya jual, dia pun kata saya beli. Lalu dia ambil baki, setengah orang, dia baru dia tengok. Oh, baki RM4. Oh, punya RM1 je. Dia dah akak. Tapi dia tak tahu, tak sah. Hak paling teruk lagi, dia terus masuk poket. Oh, hebat lagi dia. Dia tak tengok pun baki berapa ringgit. Terus masuk poket. Andaian dia tak mahal ni. Dia ambil air RM1, bagi RM5 kat tuan, kat penjual. Penjual pun bagi balik baki. Dalam duit, nak baki RM1, RM2, RM3. Tak tahu pun berapa. Terus masuk poket. Saya beli. Terus nyok-nyok pergi. Tak sah. Itu lagi hebat. Hebat tak hebat dia macam mana? Tak tahu pun berapa dia beli. Dan tak bilang pun dalam poket. Orang kaya. Tak RM4, RM5. Nak orang bagi RM3. Alah. Bahkan banyak pun. Nak orang bagi RM6 lagi untung dia. Dia tak tengok juga. Itu Islam mencegah perbuatan yang tidak jelas macam tu. Tak sah hukum dia. Kerana kalau kata saya beli, mesti dia kena tahu berapa ringgit. Syarat. Settle. Bersalahan jika disebut secara mengejek. Ni tak sah lah. Mempersenda-senda. Bukan kinayah ni. Bukan sindir. Tapi mengejek je. Perli. Mengejek perli, mempersenda-senda, yang demikian itu tidak sah jual beli kerana perkataan itu disebut tidak diqasad makna. Kerana dia perli je, bukan nak makna jual, bukan nak makna beli. Dia tidak qasad, dia tidak niat jual beli. Dia perli je. Kalau dia kata ambil kereta aku ni murah je, tapi dia nak maksud ambil tu melawak dia.
Melawak dia tu dengan maksud apa? Dengan maksud dia nak pada jual beli. Cuma dia melawak kat kawan dia. Tapi kalau perli ni, dia tidak qasak, tidak nak kepada makna jual. Dia hanya persenda saja. Orang panggil apa? Memperli saja. Dia bukan nak kepada makna. Tapi kalau melawak, sah. Mana melawak ni? Kawan kita kata, jual lah kat aku motor motor kapcai kau tu. Cantik. Motor Honda 50. Tumpah naik nilai tinggi tu ni. Makin tinggi. Kau makin tua makin tinggi. Kita orang aja makin tua. Makin tak ada harga. Tapi orang lelaki ada harga. Macam haji kita jangan ni. Makin tinggi harga ni. Makin nilai tinggi. Jadi buruan orang. Jangan. Ada saya tu jumpa seorang hamba Allah. Dia kata, Ustaz, tolong cari kat saya orang lelaki. Saya nak kahwin. Lelaki apa? Tak apa. Mau 70 pun tak apa. Asalkan kaya. Honyok. Dia kata, tak nak lah. Dia kata, lelaki yang ada, yang terpaksa kita kena tanggung. Muda tapi kena tanggung buat apa, dia kata. Kita nak kena bela. Kalau 70 pun tak apa, dia kata. Tapi value dia, ada nilai dia. Apa nilai dia? Yalah, bukan nilai sentimental tu. Bukan nilai rare tu. Barang rare. Tapi nilai lain. Maknanya orang yang boleh jaga. Ilmu ada, pengalaman ada. Lagi naknya, harta ada. Tu. Baik. Bersalahan. Habis. Termasuk dalam jumlah kata ijab. Dia nak bagi contoh. Ada berapa contoh? Ijab. Ada 3 contoh ijab. 4 contoh qabul. Mana contoh ijab? Ada 3. Dia kata termasuk dalam jumlah kata ijab. Contoh lafaz. Tapi ni lafaz kinayah. Dia tak sebut di sini. Ni contoh lafaz kinayah. Habis dah lafaz soreh. Sebelum kita baca lafaz kinayah, ada satu lagi skrip yang dia tak cerita dalam ni. Ini menjadi khilaf ulama, tapi ada pendapat mengatakan sah, iaitu paling pendek. Skrip panjang kita dah tahu. Skrip sederhana, saya jual, saya beli. Sah dengan syarat kena tahu barang, kena tahu harga. Ada satu lagi ijab qabul yang paling pendek, walaupun menjadi khilaf para ulama, tapi ada qaul yang mengatakan sah. Apa dia? Dia hanya jawab ya, na'am, okey. Contoh, saya jual barang ini dengan harga sekian. Ataupun dia pilih yang sederhana, saya jual. Kita jawab apa? Kita jawab ya. Dia tak jawab saya beli, ya saja. Maka sah. Dengan syarat ya itu dia tahu barang, dia tahu price. Sah. Okey. Habis. Termasuk dalam jumlah kata ijab. Mana contoh kinayah? Ini lafaz kinayah. Benda atau barang ini bagi anda dengan harga RM5 umpamanya. Dia kata barang ni saya beri kepada kamulah dengan RM5. Tu. Beri itu boleh jadi, boleh kita andaikan beri secara percuma. Tetapi di sini ada dilalah zahirah, ada qarinah zahirah. Mana? Dengan harga RM5. Tu qarinah dia. Dengan harga RM5. Kena bayar. Bab yang kedua. Saya permiliki benda ini kepada anda. Saya serahkan milik barang ni kepada kamu dengan harga RM5. Boleh juga. Milik ni banyak. Boleh jadi milik andaian milik hadiah. Boleh jadi andaian milik hebah. Boleh jadi andaian milik ini sedekah. Milik juga. Tu banyak akad milik. Tapi dengan harga RM5 sebagai qarinah, sebagai penanda jelas bahawa dia nak jual. Dia menggunakan dengar. Dengar itu dipanggil ba' li ta'wid, lafaz untuk menukarkan sesuatu. Baik. Tak yang terakhir. Alif ba tak. Tak. Saya berikan benda ini, beri. Tadi dia guna bagi. Yang kedua milik, yang ketiga beri. Samalah bagi dengan beri ni. Heboh. Saya berikan benda ini kepada anda dengan harga RM5.
berikan benda ini tu, dia kena qasa' jual. Kena niat jual. Dan yang keduanya, kena ada qarinah zahirah. Apa dia? Dengan harga RM5. Baik, habis contoh. Termasuk jumlah kata qabul. Mana kinayah qabul pula tadi? Ijab. Satu, saya terimalah benda ini. Saya tu, dia panggil qasa' lafaz lah, qasdul lafzi. Dia laih lah, berkata sasu. Terimalah benda ini. Terima benda ini, dia niat. Dia sedar maksud dia. Sedar terima tu apa? Terima tu terima milik jual beli. Terima milik barang yang diserahkan oleh penjual. Tu. Dengan harga RM5. Dia kata saya terimalah. Terima ni terima heboh ke terima hadiah? Tak. Terima dengan harga RM5. Maknanya terima jual. Terima barang, terima milik barang yang dijual. Itu dipanggil terima. Contoh kedua, saya redalah benda ni. Saya setuju. Penjual kata, ambillah motor saya ni dengan harga murah RM5K je. Dia kata saya setuju. Dengan harga RM5K saya setuju. Jadi itu, ijab qabul. Tapi kinayah. Tak pula tiga. Contoh yang ketiga, kinayah yang ketiga, saya ambillah benda ini dengan harga RM5. Ambil ni dengan niat apa? Niat dia ambil ni dengan harga RM5. Ambil tu niat dia, ambil milik secara jual beli. Ambil itu, ambil atas jalan beli dengan harga RM5. Dan contoh yang terakhir, contoh yang keempat, saya memilikilah benda ini dengan harga RM5. Habis. Semua 4 contoh, terima, setuju, ambil, milik. Tu saya terima, saya setuju, saya ambil, saya milik benda ni dengan harga RM5. Semua itu contoh kinayah. Boleh. Tapi kena ada niat dan juga kena ada qarinah dengan harga. Biasanya di dalam jual beli dan akad-akad yang lain, didahulukan ijab daripada qabul. Baik, ini yang Najib tanya tadi. Dia nak cerita hukum, adakah wajib hukum memulakan ijab terlebih dahulu baru qabul? Boleh dah. Tunggu penjual tak nak sebut saya jual, pembeli dulu. Kata lambat penjual tak nak sebut, sekejap lagi dia tak sebut. Kita kata beli. Ban, panggil dia dulu, nak bagi dia realize. Ban, saya beli. Senyap tak cakap juga. Ban, saya beli. Tu okey ya. Ya lah tu maksudnya. Boleh. Barulah apa nama ni sah. Mana boleh. Cuma kebiasaannya dimulakan oleh penjual. Itu kebiasaan. Dipanggil ala sabilil ghalib, di atas jalan biasa ghalib. Tetapi bukan maknanya wajib kena penjual mula dulu. Tak. Begitu juga imam ataupun wali. Ketika mana wali menakad nikah, tak wajib wali dahulu memulakan ijab. Boleh pengantin qabul terlebih dahulu. Cuma jarang buatlah. Kalau buat terkejut tu imam. Saya terima. Tak sabar pengantin pun. Tok imam lama cakap. Khutbah panjang kamai. Nasib baik khutbah lepas akad. Tanya kita, tak ingat dah khutbah bila? Nikah lama dah. Tak ingat. Khutbah belum nikah ke lepas nikah? Tak ingat dah. Kena tanya orang baru akad tu. Kalaulah pengantin kata saya terima. Qabul. Saya terima nikah, sebut apa nama isteri dia dengan mas kahwin yang tersebut. Jangan bagi lama. Sentak tangan tu imam. Biasa tu imam duk sentak tangan kita. Sentak tangan tu imam. Imam, mula. Tapi jangan cross lah dengan tu. Contoh je. Dia tak boleh cross. Nanti kita akan belajar. Cara ijab dan qabul, dia tak boleh diselangi perkataan lain. Sama jual beli dengan nikah sama. Tak boleh lama. Janganlah sampai pengantin tak ada manfaat. Tutup imam kena tahu kadar lama mana. Tak boleh. Lama itu kena tahu kadar lama yang memutuskan mualak. Kena tahu. Nanti kita akan
5 syarat itu, ada 6 syarat ijab dan kabul. Ni baru duk bincang contoh bang. Belum syarat lagi. Maka boleh iman pengantin mula, barulah tu iman pun sambung. Aku nikahkan akan dikau dengan tu iman ni dia anak dia lah. Kalau bukan anak dia, dia kena katalah berwalikan, berwakil-walikan ayahnya kepada aku dengan mas kahwin yang tersebut. Kena sebut nama pengantin. Kalaulah ayah akak sendiri, kalau ayah ni ada anak lebih, tak boleh dia sebut anak aku, tak sah. Contohnya ayah ada anak dara 2 orang. Aku nikahkan akan dikau dengan anak dara aku. Tak sah. Anak dara dia ramai. Kena sebut. Aku nikahkan akan dikau dengan anak aku Fatimah binti Azhar. Contoh je ni. Saya tak ada anak Fatimah. Contoh je. Dengan mas kahwin RM80 tunai. Jawab. Janganlah kata macam tu. Diselangi dengan perkataan lain. Maksudnya, tu iman dia. Dia bagi hin tu. Dia tak nak bercakap. Sebab tak boleh cross dengan perkataan lain. Dia kena bagi hin. Sentak pengantin. Terkejut pengantin. Pengantin pun dia tahu. Dah tak sentak pun dia dah ready dah. Baik, settle. Jadi kalau saya tuan-tuan, akad nikah dulu saya tak buat lah. Kalau jual beli saya buat. Jual beli memang selalu saya buat. Sebab apa? Penjual dia tak nak sebut. Tak nak sebut saya jual. Kadang-kadang kita fras. Kita sebut 2 kali dia tak nak cakap. Ban, saya jual. Ban, saya jual. Dia buat tak dengar. Kali ketiga boleh jadi dia pun tak layan. Apabila dia buat tak dengar, kita kena tukar. Tak boleh. Kena tukar taklid terus. Aku jual beli mu'atah. Tak ada ijab kabul. Sebab tak boleh beramal dengan qaul yang pertama. Maksudnya, jual beli yang sebenarnya ada ijab. Sebab ada sebelah saja. Kabul. Ijab tidak ada. Tak boleh. Cuma kalau orang ada asas-asas tu tuan-tuan, kita cakap sekali dia dengar dah. Ban, saya beli okey, saya jual. Ni dia cakap 2 kali ni, hak je ni jakung sangat tuan-tuan. Ban, saya beli, buat dok je. Ban, saya beli, duk main belik duit je. Jakung sangat. Orang ulang 2 kali tak nak sebut juga. Habis. Biasanya, ni ghalib, bukan wajib. Di dalam jual beli dan akad-akad yang lain, didahulukan ijab daripada kabul. Tetapi, biasanya, tetapi tarik balik, idrak. Tetapi sungguh pun, biasa ijab, boleh, yang sah juga. Boleh tu dengan makna apa? Dan sah didahulukan kabul daripada ijab. Mana contoh dia? Misalnya, seperti kata pembeli. Pembeli kata dulu. Anda jual kepada saya buku ini dengan harga RM5. Lepas tu jawab penjual. Apa penjual cakap? Saya jual lah kepada anda. Sah jual beli itu. Tu. Baik. Ni ada juga ni. Contoh yang paling pendek. Dia duduk last ni. Ni contoh lafaz ijab qabul yang ketiga. Yang paling pendek. Ada juga. Demikian jua. Begitu juga demikian ni. Ni tanda dia ada khilaf lah. Demikian ni. Demikian. Wakadzalika. Ni kalau kita Arab kita tahu. Apabila ada wakadzalika tu maknanya di situ ada khilaf. Ada ulama kata tak sah. Pendek sangat ni. Ya je ni. Tapi dalam mazhab kita ada qaul yang mengatakan sah. Tu sebab tu dia bawa ni. Demikian juga, begitu juga. Samalah juga dengan lafaz yang pendek dan lafaz yang panjang dengan lafaz yang sederhana. Sama dari sudut apa? Dari sudut sah. Tu kazalika tu dia ada wajah syabah dia. Demikian juga sah jual beli jika penjual berkata, saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5 tunai. Panjang dia. Jawab pembeli, iyalah. Malah nak jawab panjang-panjang. Naam kalau Arab kata. Kita kata ya. Kita kata okey. Hari ni paling pendek K je. Hilang O. Makin dunia makin akhir. Makin hilang, makin hilang. Ilmu pun hilang, bahasa pun hilang. Bahasa paling pendek. Batu nak jengwah. Bahasa tak faham. Cakap anak-anak kita. Dia main tulisan 1 sebiji-sebiji lah. 2 biji. 2 biji. Biji kita pun tak faham. 2 biji. K, okey dia tak ada. Dia K je.
Ha. Thank you kan TQ tu zaman kita TQ. TQ tu kira hebat dah zaman kita tinggal dua tu. Thank you ke TQ tu. Zaman dia orang sikit lagi ni dia tak ada huruf lah. T tu hilang. Dia tinggal apa? Tinggal dia panggil apa nama ni orang panggil apa emoji tu. Dia tinggal emoji. Dia beralih dah kepada emoji. Dunia akan datang. Hai tu dulu hai kan, sekarang ni tak lambai. Dalam WhatsApp kan lambai. Mana hai tu? Mula-mula Assalamualaikum habis dah. Jadi sakum, jadi akum. Lepas tu lah ni habis semua. Hai pun habis, tinggal lambar. Generasi cucu kita tak tahu lah. Itu bahasa makin pendek, makin pendek. Itu fitrah kata ulama. Fitrah. Nikmat dia makin mengecil, bahasa dia makin hilang, ilmu semakin hilang, makin terangkap ilmu. Tu. Macam kita bagi salam lah. Kan kita bagi salam tinggal nama. Kirim salam, bagi pula. Kirim salam. Kan kirim salam tu tinggal nama. Itu cara proses hilang, lupa ilmu. Asalnya memberi salam dengan lafaz Assalamu ala Ustaz Hazrul At-Turabi. Panjang itu. Lalu ni tinggal apa? Tinggal kirim salam kat Ustaz. Maksud apa? Kirim nama. Diri tak bagi. Hilang dah diri. Tinggal nama. Itu proses hilangnya. Walaupun kirim nama itu ada khilaf, tapi kita nak kira muktamad. Yang muktamad kena bagi diri. Cuma qada'ih kata maksudnya nama tu maksud dirilah. Bagi salam. Apa dia salam tu? Nak kepada Assalamualaikum lah. Itu dhaif. Tapi muktamad, salam nama kena bawa diri dia. Maksudnya, lama tak jumpa ustaz lah. Rindu. Kalau jumpa dengan ustaz, bagi salam. Salam dengan lafaz Assalamualaikum. Tu tak pandai nak ubah lah. Kalau pandai ubah, Assalamu ala Ustaz Hazrul. Tu pandai ubah. Kata pandai ubah takut tersilap. Pakai betul je lah. Kan tersilap pula kan. Baik, habis. Itu proses hilangnya ilmu syarak. Bahasa lagu itulah. Sebab tu pakar bahasa menyatakan setiap hari bahasa akan mengalami kepupusan. Setiap hari. Bukan tahun. Kenapa? Kata pakar bahasa, faktor kepupusan bahasa kerana bahasa tidak lagi digunakan. Contoh mudah je tuan-puan. Contohlah. Apabila kita tak guna, dia sama bahasa dengan ilmu, sama je. Ilmu tidak digunakan, hilang. Bahasa tidak digunakan, lupa, hilang. Contoh saya tuan-puan, bahasa pekak-pekak Kelantan. Dulu ni saya antara orang yang boleh cakap bahasa pekak. Sebab hidup dua. Satu saya duduk di bandar, pinggir bandar. Yang kedua saya duduk dalam hutan. Maksud hutan ni pedalaman. Dalam kebun. Jadi dalam kebun tu bahasa dia dahsyat. Bahasa kebun ni dahsyat. Cakap kat bini dia bawa bom ya. Woi, bawa bom. Masak nasi ni. Kita dengar apa bawa bom ni? Dia cakap bini dia rupanya. Kita ingat panggil bawa bom. Dia kata cakap bini aku dia kata. Bawa bom kan? Berat macam bawa bom. Orang bawa bom kan berat bom. Tapi ikut dam dia cakap. Nasib baik dia tak kata khinzir dia. Woi khinzir. Masak nasi. Dia panggil bawa bom. Bawa bom ni sejenis binatang sana lah. Berat macam bawa bom. Berat bawa bom bukan besar pun. Tapi sedap tuan-puan. Dia pengguna dia nak bahasa sedap je. Sedap panggil. Apa dia? Ustaz orang Kelantan tak kenal. Dia bawa bom ni, dia ni macam hidup di alur, di air tu. Ada saintifik dia. Lupa dah bahasa standard dia. Alur, bukan alur. Kena Google balik. Bawa bom. Kelantan je panggil bawa bom tu. Dia macam tupai warna, tapi dia besar pada tupai. Dia hidup di payung. Apa nama? Bawa bom. Berai. Dia macam memberan, bawa bom. Dia spesies memeran. Tu bawa bom. Bawa bom hanya di Kelantan. Bahasa-bahasa pekak kan. Bahasa-bahasa pekak. Bahasa pekak ni ada tak boleh terjemah. Tak boleh terjemah pun. Kita nak terjemah standard tak boleh. Bahasa hilang. Saya dengan anak saya bercakap Kelantan, tapi anak saya tak faham. Anak saya tak boleh cakap Kelantan, tapi dia faham. Hilang, bahasa hilang. Cuma saya tak cakap pekak lah, saya cakap bahasa Kelantan yang orang boleh faham semua.
Memang saya balik, saya cakap Kelantan. Orang rumah saya dia boleh faham. Anak saya ni sebab dia tak boleh faham sebab ibu dia bukan bahasa ibunda dia. Ibunda dia KL, orang KL. Isteri saya ni orang Ampang. Jadi bahasa ibunda dia adalah KL. Dia kena dengar bahasa ibunda bukan daripada bapa anda. Lepas tu bahasa ibunda dulu yang mendengar, dia dengar. Jadi cara untuk kita tak hilangkan ilmu, kena main dia. Kena sebut, kena guna, kena praktis. Itu cara ilmu tak akan hilang. Sebab tu salah satu faktor kenapa kita mengajar, supaya ilmu kita tak hilang. Bukan kata nak pandai sangat. Bukan kerana pandai tu pandai, tapi kerana nak praktis dan juga nak jaga ilmu daripada dada kita supaya hilang. Tapi tak hilang, kita mengajar. Baik. Demikian juga, begitu juga, jika penjual berkata, ni skrip paling pendek, ada 3 jenis skrip tadi. Jawab pembeli, iyalah. Okey. Atau berkata pembeli, saya beli daripada anda buku ini dengan harga RM5. Jawab penjual, ya. Jawab dia kata, okey, ya, yes, naam. Sama je. Tu. Alright, sama ke alright? Alright itu menunjukkan yes lah kan? Okey lah. Alright, okey. Inggeris pun tak apa pun. Sah jual beli orang menguasai. Baik, isu lain. Kita ada masa sikit lagi. Baik, ini isu apa dia? Sebelum masuk syarat. Syarat kita tak masuk lagi. Syarat lambat lagi. Syarat bulan depan. Syarat jual beli. Syarat ijab kabul. Ada 6. 6 syarat ijab kabul itu akan ada bulan depan. Baik, ini sah jual beli orang yang menguasai kedua-dua ijab dan kabul. Dia panggil apa ni? Dia panggil jual beli orang yang kontrol. Dia kontrol dua sisi ataupun dua pihak. Dia kontrol. Tapi dia kontrol hanya ijab kabul je. Ada yang jual, nama bahasa Arab dia panggil bai'u tarafaini. Bai'u tarafaini ni. Dia panggil bai'u mutawallid tarafain. Ini ni tak sah. Ini jual beli yang tidak sah asal dia. Tapi di sini lain. Kena faham istilah. Sebab kadang-kadang orang pening dengan istilah. Dia kata kenapa ulama nak cerita jual beli sah, tapi di sini jual beli tak sah. Tengok. Jual beli yang tidak sah ialah asal dia tidak sah. Tapi di sini bukan real. Bai'u mutawalli. Nama je ni. Tarafain. Kita bagi biasa dengan nama. Tarafain. Mutawalli. Tarafain. Bai'u ni jual belilah. Bai'u mutawalli tarafain. Ini kita ingat, ini jual beli yang tidak sah. Apa jual beli? Orang yang kontrol ataupun orang yang menguasai dua pihak. Tak sah. Tapi di sini bukan. Tu. Biasanya kalau kita dari sudut orang panggil secara sepitah lalu, kita akan pening apabila bertemu dengan istilah jual beli mutawalli tarafain. Tiba-tiba di sini dia kata sah. Tu kena faham. Kita faham di sini yang tak sah dulu. Baru kita faham apa yang kita nak bincang dalam kitab. Bai'u mutawalli tarafain, iaitu jual beli orang yang menguasai dua taraf. Tarafain ini dua taraf. Mutawalli ini orang yang ada kuasa. Jual beli orang yang diberi kuasa untuk kontrol dua taraf. Apa makna dua taraf? Dua pihak. Pihak penjual pun dia, pembeli pun dia. Tak sah. Dia panggil ittihadul qabid wal muqbid. Tak sah. Bersatu orang yang memiliki barang, menyerahkan milik barang dan menerima milik barang. Tak sah. Mana contoh dia? Contoh dia, dia wakil, dia penjual, dia pembeli. Dia wakil. Wakil apa? Contoh, saya sebagai cashier. Saya sebagai cashier, bekerja sebagai cashier, saya wakil kepada owner, wakil kepada majikan. Maknanya apa? Maknanya saya ini menepati penjual, menepati owner sebagai penjual. Sebenarnya owner syarikat,
owner pasaraya ini sepatut menjual kepada pembeli. Tapi oleh kerana dia tak mampu, dia pas kepada, dia wakil kepada pekerja dia. Tolong jual, tolong jual. Jadi saya ni sebagai penjual. Tiba-tiba saya sebagai penjual, saya nak beli barang dalam pasaraya. Saya lah pembeli, saya lah penjual. Tidak sah. Ada orang buat. Macam mana? Cashier ni dia pergi ambil coklat dan sebagainya, dia nak, dia scan, dia bayar. Makna apa? Maknanya dia scan, dia tengok harga coklat ni RM3, dia masukkan dalam mesin tu, jalan. Tidak sah. Kenapa? Kerana bersatu di antara qabid wal muqbid. Bersatu di antara orang yang menyerahkan milik dengan orang yang menerima milik. Orang yang sama tak boleh. Itu dia panggil bai'un mutawallit tarafain. Orang yang menguasai dua taraf. Penjual pun dia kuasai, pembeli pun dia kuasai. Tak sah. Boleh. Dia beli dengan orang lain. Yes. Dia lain. Kalau pekerja sama pekerja juga boleh. Contoh cashier saya. Saya dulu lama jadi cashier. Cashier the store. Setahun lebih. Pengalaman. Jadi pekerja-pekerja ni beli dengan kita lah. Kita pula beli dengan dia orang. Kita tak adalah nak ambil, nak scan sendiri. Adalah kawan-kawan buat. Tahulah cara-cara. Dia orang trick, dia orang buat. Ambil scan. Tak boleh nak ambil curi. Sebab memang ada ada CCTV. Walaupun ramai yang nak ambil curi. Biasalah cashier kan. Kita ada keistimewaan kita. Keistimewaan untuk buat trik-trik yang orang lain tak tahu. Mencuri itu dah biasa dah. Apabila dah biasa mencuri, problem lah. Tapi dia tak curi. Dia ambil, scan, letak balik duit dalam tu. Jujur. Jujur. Baik. Kenapa tidak sah? Kerana dinamakan bai'un mutawallit tarafain. Dinamakan jual beli orang yang menguasai dua taraf. Dia penjual, dia pembeli. Tak boleh. Dia kata, ni bukan barang saya. Barang owner. Ya, tapi you sebagai penjual. Kerana you wakil. Tak boleh. Tak boleh jual kepada diri kita. Sebab kita dah penjual. Kena jual kepada orang boleh. Maknanya kita kena beli dengan cashier lain. Melainkan satu isu je jual beli ni. Mudah nak ingat. Satu isu yang sah. Isu dia, ini dia panggil pengecualian. Isu dia, wali jual kepada diri wali. Ini sah. Sebab apa? Ini darurah, terdesak. Syarat membenarkan. Wali apa? Wali yulmal. Wali yulmal, bukan wali nikah. Wali nikah ada 54. 54. Kita senarai. Kena buat keluar buku. Buat kitab. Wali nikah 54. Kita dah belajar di Putrajaya itu. Ini wali yulma, bukan wali nikah. Wali yulma dia ada 3 saja, tak 4. Wali yulma, orang yang menguruskan harta anak-anak yang belum balik, ataupun anak gila, ataupun anak bodoh, ataupun harta orang yang mubazir, ataupun harta orang yang muflis. Ni banyak wali yulma. Sama je. Wali yulma, orang mengurus harta anak belum balik, harta orang gila, harta anak yang bodoh, OKU, bodoh, ataupun ada lagi, yang dia asal 3 ni je, yang popular. Anak belum balik, anak yang bodoh, sapih, dan anak yang panggil OKU, termasuk sapih. Kalau lagi ringkas, 2 je. Satu anak belum balik, yang kedua sapih, bodoh. Yang detail itu kenapa? Detail itu berada dalam sapih. Bodoh ni, iaitu orang yang lembat IQ dia, namakan bodoh. Yang kedua, nama bodoh juga, orang yang mubazir, bodoh di sisi syarak. Yang ketiga, nama bodoh juga di sisi syarak, orang yang muflis. Secara. Maka mereka ini, pengurusan harta mereka terus naik ke wali yulma. Siapa wali yulma? Pertama ialah bapa, kedua ialah datuk, ketiga ialah wasi, keempat ialah qadi. 4 saja. Kalau nak 3 boleh, datuk tanpa ayah. Ataupun mudahnya bapa ke atas, ini bapa datuk ke atas. Yang kedua wasi, yang ketiga qadi. Qadi daerah. Qadi daerah merupakan waliul mal dalam mengurus harta anak yatim dan harta anak belum balik. Harta anak belum balik, harta anak yatim dan juga harta orang gila. Baik. Contohlah, waliul mal ini dia ada anak dia. Anak belum balik. Anak baru umur 10 tahun. Tapi anak ini ada harta orang hebah.
Ada seorang kaya heboh kepada anak dia kereta sebiji. Maka nak menjaga daripada kemaslahatan harta, anak dia lambat lagi nak balik, sedangkan harta ini orang dah bagi, maka dari sudut susuk nilai, dia akan makin lama makin susuk nilai. Sedangkan dia nak guna tak boleh. Wali tak boleh menggunakan harta anak. Melainkan untuk jaga daripada rosak saja. Naik untuk rosak saja. Maka dia ambil jalan macam mana? Dia kata, jual. Dan saya tak nak jual pada orang lain. Saya berkenan, saya nak. Maka dia beli dengan diri dia. Sah. Asal tak sah. Asal kalau saya kata, saya jual lah kereta ini kepada saya dengan 30k. Tak sah. Tapi pengecualian yang sah hanya wali. Dia jual kepada diri dia sah. Tu. Itu saja yang sah. Yang lain tak ada, mudah ingat. Jadi bai'ul mutawallit tarafain, orang yang menguasai dua taraf, tidak sah jualannya, melainkan satu isu saja, wali jual kepada dirinya sah. Kenapa dia nak jual? Untuk menjaga kemaslahatan harta anak dia. Kalaulah dia biarkan, susuk nilai. Sedangkan cara pengelolaan harta, kita sebagai wali kena tahu, cara dan tanggungjawab kita, pastikan harta itu makin berkembang, okey, maintain ataupun berkembang. Jangan biarkan harta susuk nilai, tak boleh. Carilah sebarang bentuk inisiatif, pastikan harta tidak susuk nilai. Sebab tu kena jual. Nak jual pada orang lain, kita berkenan, jual pada diri kita sendiri. Boleh, sah. Baik, saya tahu. Ini kenapa pula sah ni? Tu kalau kita tak tahu isu, kita akan pening. Di sini ni nama saja bai'un mutawallit tarafain, tapi dengan makna apa? Dengan makna bai'un mutawassit. Saya mengaji dulu tuan-puan, kita mula-mula mengaji kan pening lah. Ngaji kali 2 kali tu barulah okey. Pening macam mana? Bai'un mutawallit tarafain tak sah. Kita dah tahu asas-asas. Tapi kenapa kitab ni kata sah jual beli orang yang menguasai kedua-dua ijab qabul? Rupanya di sini ni bukan bai'un mutawallit tarafain yang real, yang hakiki, tidak. Cuma nama saja, nama. Nama serupa. Rupanya dia kembar. Orang lain-lain. Kembar seiras. Nampak saja sama. Sebenarnya apa ni? Dia panggil bai'un mutawallit tarafain bermakna bai'un mutawassitun. Jual beli orang tengah. Siapa orang tengah tu? Ada seorang orang tengah, dia kontrol ijab qabul saja. Dia bukan kontrol dialah ijab, dialah qabul, tidak. Dia nak kontrol, nak paksa mereka berdua ni bagi jadi. Contohlah, kita kawan orang tengah. Kawan kita 2 orang ni dah lama dah nak jual nak apa? Tak jadi-jadi jual kereta. Kita kata panggil 2. Ni, pergi jadi yang mau jual kereta kat ni. Kesian aku tengok lama duduk nak kereta. Tak jual-jual buat apanya? Jual kat kawan lah. Dia jual kat orang lain. Ni, Haji jual lah harga kereta Cooper Haji tu dengan harga 30k. Kak Bayuk ni. Kita paksa dia. Mana kita kontrol lah. Kita kontrol ijab je. Dia pun jawab. Ya je dia jawab. Saya yang ucap. Lepas saya kata, Bayuk. Bayuk terimalah. Dia pun jawab ya. Maknanya saya yang ucap ijab, saya yang ucap qabul, tapi dua-dua setuju. Sah. Itulah dinamakan jual beli orang tengah. Makna orang tengah apa? Orang tengah yang kontrol supaya jadi ijab, tapi daripada dia yang setuju. Itu. Mana tengok contoh. Dalam bahasa Arab. Dan dia setuju tu bukan terpaksa. Bukan. Walaupun terpaksa rela, sah. Paksa rela, sah. Dia yang tak bolehnya paksa dengan makna paksa pada syarak. Apa maksud paksa pada syarak? Dia tidak ada ruang untuk dia elok. Contoh, Haji kalau tak jual, saya tembok Haji ni. Tak ada ruang untuk lari. Kalau ada ruang lari lagi, nak tembok esok, ada lari lagi, itu tak sah. Macam kahwin lah. Sama je konsep dia. Kahwin paksa. Dia kata, Ustaz, saya kahwin paksa, sah tak? Saya kata, paksa macam mana, Haji? Allah, ketua apa? Saya tak setuju sangat, tapi pilihan keluarga saya kena setuju juga. Kalau saya tolak, terasa mak saya. Ini pilihan mak saya lah. Berkenan, saya kurang berkenan lah. Lepas tu akak tu, tapi akak juga Ustaz terpaksa. Sah. Ini paksa rela. Sah. Kahwin 4-4 pun sah.
Pak saya terpaksa. Kenapa? Bapak saya suruh kahwin pak. Bapak tu pelik juga. Ada isteri tuan-tuan. Ramai isteri suruh. Saya tak, Allah Ustaz, saya tak nak Ustaz. Tapi isteri saya dia suruh lah, ya Allah. Dia suruh cari, dia tolong cari. Tolong cari, heret saya pergi jumpa Tok Qadi. Saya nak buat macam mana Ustaz? Terpaksa saya ni. Kalau ada lagu tu utuh. Kalau ada macam tu Haji, utuh Haji. Tapi tak ada kita ni. Macam Ustaz Azrul lain. Dia makan dia lain. Kita bukan makan tu lagi. Isteri tak nak cari lagi. Jadi itu dipanggil paksa rela. Ada orang tak faham. Dia kata, macam mana tu Ustaz? Macam mana apa dah menikah dah? Lepas tu, jadi dah menikah saya? Jadilah. Sebab itu paksa rela. Nama je paksa. Sebenarnya hati kecil dia rela. Jadi paksa sebenar pada syarak ialah paksaan dia tidak ada ruang untuk diselamat diri dia. Kalaulah tak kahwin, saya tembak. Bila? Sekarang. Maka dia akad nikah. Maka tak sah akad nikah itu. Itu dipanggil paksa. Kalau tak jual barang ni pada saya tembak. Bila nak tembak? Sekarang. Jual. Maka paksaan yang tidak sah. Tu. Baik. Dan sah jual beli orang yang menguasai kedua-dua ijab qabul. Sah. Dalam bahasa Arab disebut mutawalli tarafaini. Dia pun sebut juga. Mutawalli tarafaini. Yakni orang yang dia berijab dan dia juga berqabul. Nama je mutawalli tarafain. Nama. Tapi dalam kitab lain sebut dengan makna bai'un mutawassitun. Jual beli orang tengah yang ijab qabul. Yang pastikan jadi ijab qabul. Yakni orang dia berijab dan dia juga berqabul. Orang yang kontrol kedua pihak. Kontrol dua pihak ni kontrol ijab saja. Seperti berkata seorang kepada penjual. Dia kata penjual, anda jual buku ni dengan harga RM5. Jawab penjual, ya. Atau saya jual. Boleh jawab, ya ataupun saya jual. Dan berkata, ya. Ya orang tengah tadi kepada pembeli. Anda beli buku ini. Jawab pembeli, ya ataupun beli. Jadi. Kita kontrol nak bagi jadi. Jadi dalam masalah ini, seolah-olah seorang sahaja berlafaz. Memang pun seolah-olah seorang je berlafaz. Dia kontrol. Berlafaz ijab dan qabul. Bagaimana perkataan yang digaris di bawahnya. Tu yang digaris di atas tu. Itu saja. Yang itu perkataan yang dia kontrol. Habis. Dan penutup dia, sebelum masuk jual beli mu'attah, dia tutup dengan jual beli ataupun ijab dan qabul dengan isyarat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sah ijab atau qabul dengan isyarat daripada dua orang bisu. Sah ijab qabul dengan isyarat daripada dua orang bisu. Isyarat daripada orang bisu ni dia panggil menepati lafaz soreh. Menepati soreh. Jadi isyarat orang bisu ni sama dengan lafaz soreh kita. Kita orang bertutur guna lafaz soreh. Saya jual, maka orang bisu ni dia main isyarat. Isyarat bagi dia tu dia panggil apa? Sama-sama dia isyarat menepati lafaz soreh. Bukan kinayah. Tu. Sah ijab dan qabul pakai surat, yakni menggunakan surat. Ini dia tak nak guna lafaz, dia nak guna surat. Umpama contoh. Ini masalah apa ni? Masalah dia ambil dari kitab matlak ni. Masalah penjual tidak ada dalam majlis akad. Dia wakil. Wakil bawa surat kepada pembeli. Sah ijab qabul guna surat. Dengan syarat dikabul segera oleh pembeli. Kita tengok isu dia. Sah ijab dan qabul pakai surat, yakni menggunakan tulisan surat. Umpama contoh, seorang menulis surat kepada seorang lain di tempat yang lain. Penjual
dia tulis lafaz ijab, dia duduk di majlis lain, pembeli duduk di rumah, contoh dia. Penjual tak nak pergi di rumah. Dia hantar wakil je. Hantar wakil. Jadi wakil ni bawa surat, bawa tulisan ini pergi di rumah. Sepatut wakil lah yang akad jual beli. Tapi dia tak nak. Dia nak dia sendiri. Cuma dia tak nak sampai, dia tak nak pergi. Wakil ni tukang bawa tulisan saja. Sah. Tu. Seorang menulis surat kepada seorang lain di tempat yang lain. Yakni penjual berada di tempat lain, pembeli berada tempat lain. Pembeli duduk di rumah, penjual ni contoh di rumah dia. Maka penjual ni beri surat, tulis surat ijab qabul, saya jual lah barang ni, almari ni dengan harga RM500. Hantar wakil. Pergilah bawa cash ni, cash bill ni. Nama je cash bill-nya. Cash bill ni kepada pembeli. Pembeli dia tengok saja tulisan ijab ini, dia pun jawab. Adakah sah? Tu. Ni nak cerita, jawab dia sah. Di dalam surat itu di antara lain ditulis, saya jual buku saya bersama ini kepada anda dengan harga RM5. Dengan syarat, sah ni dengan syarat dikabul oleh orang yang menerima surat itu dengan segera. Seperti dikata, apabila kita pembeli duduk di rumah, orang bawa hantar cash bill, hantar surat ni. Surat yang di dalam surat tu ada tulisan ijab. Mengatakan saya jual almari ini, katil ini, tilam ini dengan harga RM1,500. Kalaulah nak sah akad jual beli ijab qabul, terus dia kena ucap. Terus dia kata apa? Saya beli buku ini dengan harga sebanyak itu, dengan serta-merta. Dia terima je tulisan tu, terus dia kena terus dia kena apa nama ini, ijab ataupun terus dia kena qabul dengan segera. Maksud segera tu, ketika sampai bacaannya kepada ijab itu. Apabila dia baca je ijab, dia tengok baca ijab, saya jual, dia pun terus sambut. Maka jika lambat qabul, seperti bercakap perkara yang lain, nescaya mudarat, ini tidak sah. Dia tidak diluluhkan, maksudnya tidak sah. Tu cara ni, ini jarang berlaku lah tuan-tuan. Biasanya kalau kita order tilam, order katil, order almari, order cushion, orang hantar rumah kita. Kalau kita nak berlaku ijab qabul pun, kita akan bayar cash dengan dengan wakil, bukan dengan owner. Tapi di sini dia nak cerita boleh juga kalau kena akad ijab qabul dengan owner, tapi owner tidak ada. Owner hanya hantar wakil. Dalam wakil itu diberikan tulisan ijab. Tulisan ijab, wakil tidak ada, wakil hanya senyap. Dia beri aja tulisan ijab. Maka kita pun tengok, lepas tengok segera jawab qabul. Sah. Ijual mu'atah, tajuk baru, wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Tajuk baru, jual mu'atah. InsyaAllah. Lepas jual mu'atah, sedikit je, tak panjang. Barulah kita masuk syarat pada ijab dan qabul. Ada 6 syarat. Barulah kita tahu cara. Skrip kita dah hafal. Saya jual, saya beli. Saya jual barang ini dengan harga sekian. Tapi cara kita nak baca, adakah boleh di-cross dengan perkataan lain, boleh macam mana suara nak lantun vokal, macam mana, boleh tak slow. Itu cara-cara yang kita akan belajar akan datang. Ada 6 syarat. Sebelum tu kita akan bincang bulan depan, iaitu jual beli mu'atah, jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Jadi kesimpulan tuan-tuan, hari ini kita dah belajar ada 3 pilihan. Pilihan pertama, jual beli yang sebenar, mesti cukup 6 rukun ataupun 16 syarat yang kita akan belajar. Dan pilihan yang kedua, jual beli mu'atah yang tidak ada ijab dan qabul. Dan kita akan detail sekali lagi bulan depan, jual beli mu'atah, iaitu pilihan yang kedua. Kalau kedua-dua tidak boleh pilih, maka yang ketiganya hibah. Nak buah minyak di petrol station, kita tak nak akad jual beli. Kenapa? Kerana beberapa syarat yang tak lengkap. Akan datang kita akan bincang. Syarat tengok, tak sempurna tengok. Okey, jual beli tak tengok boleh, qaul dhaif. Tapi tak tahu sukatan yang sebenar. Memang 25 liter, tapi adakah yakin 25 liter? Terkadang hanya 24 liter setengah saja. Itu tidak sah. Mesti tepat 25 liter. Kalau kita pilih 25 liter. Maka agak sukar untuk menepati ciri-ciri yang agak ketat, maka kita hebah saja. Kita bagi itu, dia dah benar dah kat kita.
Dia dah bagi kat kita. Kalau kita heboh 50, dia akan bagilah sebanyak yang dia bagi. Kita redha lah sebanyak dia bagi. Sebab kita bagi itu bukan jual beli. Kita bagi heboh saja. Sah kita heboh. Walaupun mazhab lain kata, kenapa nak guna heboh? Sedangkan sah jual beli. Maka kita berpandangan pada mazhab kita, boleh kita tak nak sebut atau tak nak pilih jual beli. Kita nak pilih apa? Kita nak pilih heboh. Boleh. Itu pilihan yang ketiga. InsyaAllah yang lebih-lebih lagi tu akan datang. Ada pilihan heboh bisawab dan juga pilihan yang keempat ataupun kelimanya ialah akad hutan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung bulan depan kalau dan akan datang. Akan datang. Kalau syahadah dia wajib ada saksi juga ke? Syahadah? Syahadah. Islam. Tu dah sunat aja. Sunat aja. Yang wajibnya ialah wajib dari sudut tata cara berlafaz, itu saja. Maksud wajib macam mana? Wajib sekurang-kurang didengar oleh telinga kita. Itu saja wajib. Wajib betul. Itu saja. Adapun saksi itu sunat. Cuma kena berjaga-jaga. Isu wajib usuli ni jaga-jaga pada delay. Tu. Kadang-kadang apabila orang datang bertemu kita nak syahadah, kita delay beberapa saat, beberapa minit. Kalau muktamad haram, tak boleh delay. Kena ucap. Barulah kita bawa ke tempat yang autoriti. Kadang-kadang dia kata, saya tak pandai. Boleh tak? Nanti saya bawa you ke jumpa imam. Ataupun saya bawa you jumpa ustaz. Segera kalau dia nak nak hajar syahadah, dia kata saya nak convert ni, saya nak masuk Islam. Boleh ada you ajar? Okey. Jom. Sepanjang perjalanan sejam haram kat atas dia. You ajar dulu sekadar you tahu. Barulah sampai ke pihak autoriti, ke imam, ke ustaz, ke majlis agama, barulah syahadah lain. Tapi dengan dia tu, dengan kawan tu, dia dah syahadah dah, sekadar yang dia tahu. Sebab apa? Hukum dia mendilekan wajib usuli haram. Tak boleh lambat. Kerana wajib segera beriman kepada Allah. Tak boleh delay. Tak boleh tangguh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.